السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama sekali lagi berada dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah sambungan kita daripada syarahan terpilih kitab Talbis Iblis pada malam ni ialah sambungan masih lagi berada pada bab yang ke-28. Bab 28 muka surat 178. Kita dah bahas sikit daripada bab 28 ni. Cuma kita terus kepada muka surat 180. Kita baca terjemahan daripada matan yang ada pada muka surat 178 dan juga muka surat 179. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang dirahmati Allah, ahli fikih pada zaman dahulu adalah ahli Al-Quran dan ahli hadis. Ini muka surat 180. Lalu lama kelamaan status ini semakin menurun sehingga akhirnya ulama mutaakhirin berkata, kami cukup mengetahui ayat-ayat tentang hukum di dalam Al-Quran dan kami cukup memegang kepada kitab-kitab yang terkenal dalam masalah hadis seperti Sunan Abu Dawud dan lainnya. Bahkan status ini semakin menurun sehingga salah seorang di antara mereka ada yang berhujah dengan satu ayat sahaja tanpa mengetahui maknanya ataupun cukup merujuk kepada satu hadis yang tidak dikenalinya secara pasti kesahihan hadis itu. Boleh jadi dia berpegang kepada qiyas yang bertentangan dengan sebuah hadis yang sahih sementara dia tidak mengetahuinya kerana minatnya sangat kurang untuk mengetahui riwayat-riwayat hadis. Yang namanya fiqh itu harus disimpulkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana mungkin seseorang dapat menyimpulkan daripada sesuatu yang tidak diketahuinya? Pada matan, terjemahan matan muka surat 180 ni, dia datangkan qaul Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab dia Talbis Iblis, iaitu di bawah bab ataupun di bawah tajuk berkenaan dengan talbis iblis ke atas para ulama. Dan talbis iblis yang kita bincang pada malam ni khusus kepada para fuqaha, iaitu para ahli fiqh. Jadi dia sebut pada perenggan yang paling atas muka surat 180 tu, dia kata ahli fiqh pada zaman dahulu adalah ahli Al-Quran dan ahli hadis. Maknanya bila mana disebut sebagai fuqaha, mereka itu mempunyai ilmu yang cukup dan luas dalam Quran dan hadis. Lama kelamaan keadaan fuqaha ataupun status seorang yang digelar fuqaha ini semakin menurun sedikit demi sedikit sehingga akhirnya ada satu keadaan kumpulan fuqaha ini, dia kata kami cukup mengetahui ayat-ayat tentang hukum di dalam Al-Quran. Kami tak tahu semua ayat Quran pun tak apa. Cukuplah kami faham ayat-ayat yang disebut sebagai muhkamat. Adapun ayat-ayat dalam bab lain kita tak bincang, kita tak akan sentuh sebab itu bukan perhatian ahli fiqh. Maknanya makin lama makin menurun. Maknanya dulu zaman awal bila sebut ahli fiqh itu
Dia tahu semua daripada ayat Quran tu. 6,236 ayat Quran tu kesemua sekali diketahuinya. Tapi bila mana zaman makin jauh, maka ahli fiqh itu hanya fokus pada bab tertentu, dan akhirnya makin kecil skop yang ahli fiqh tu fokuskan. Sehinggalah sampai pada keadaan yang mana kita tengok ada sebahagian mereka hanya berpada dengan qiyas, mereka tidak lagi merujuk kepada hadis, dan ada sebahagian mereka berpada dengan kaedah fiqh semata-mata, tidaklah mereka tahu kaedah fiqh tu dibina di atas hadis apa. Dan zaman kita ni lagi kecil lah dia punya fokus tu. Maknanya zaman Ibnu Jauzi ni pun dah kecil macam tu, maka zaman kita ni makin lama makin kecil lagi lah. Perenggan seterusnya dia sebut, perenggan paling bawah muka surat 180, menjadi bahaya juga jikalau mengaitkan sesuatu hukum kepada hadis yang tidak diketahuinya, apakah hadis itu sahih ataupun tidak. Mengetahui sesuatu hadis sahih ataupun tidak adalah suatu kerja yang berat. Seseorang harus berjalan jauh dan bersusah payah untuk menelusurinya sehingga benar-benar mengetahui dengan pasti. Tetapi kini pelbagai buku telah disusun, hadis-hadis telah ditetapkan sehingga yang sahih dapat diasingkan dengan palsu. Jadi nak sebut pada kita, pada zaman terkini ahli fiqh itu makin lama makin menurun kecenderungan mereka. Kalau dulu ahli fiqh ni walaupun namanya ahli fiqh, mereka menguasai semua ilmu Quran itu. Mereka menguasai dari segi qiraatnya, menguasai dari segi asbab nuzulnya, menguasai dari segi perbahasan siyak dan juga sibak, iaitu ayat sebelum ataupun ayat selepas. Maknanya dia bukan hanya ahli fiqh, dia juga pakar rujuk dalam bidang Quran. Tapi hari ni bila mana sebut ahli fiqh, dia tak tahu banyak tentang hadis, dia pun tak tahu semua daripada ayat Quran, sebab kecenderungan manusia tu semakin lama semakin mengecil. Muka surat 181 dia sebut, tetapi orang kini lebih malas menelaahnya. Ini zaman Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi kata orang zaman dia ni malas menelaah. Kalau zaman dia tu dah dia panggil malas, zaman kita ni lagi malas lah orang. Sebab tu kalau kita tengok orang hari ni dia cuma baca head letter saja. Lepas tu dia pun buat kesimpulan daripada tajuk atas. Yang bawah-bawah yang halus kesimpulan tu dia tak baca. Lalu jadilah ataupun keluarlah orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang kurang masuk tu. Okay. Sehingga dilihat sebahagian ahli fiqh yang terkenal hanya mengatakan di dalam karangannya bagi membahaskan sesuatu masalah, dia berkata dalil kami adalah riwayat sebahagian orang di antara mereka. Maknanya betapa kecilnya pengetahuan mereka, kurangnya, terbatasnya pengetahuan, sehingga ada sebahagian ahli fiqh orang anggap dia, dan dia pun disebut sebagai ahli fiqh. Bila mana dia nak datangkan hujah kepada masalah ataupun hukum tu, dia sebut masalah ni telah dibahaskan dan dalil ni ada sebahagian orang duk sebut. Tak sebut orang tu siapa. Nak sebut kepada kita semakin kurang kecenderungan untuk mengambil tahu daripada mana hujah tersebut diambil, khususnya nas-nas daripada hukum ni. Nas-nas hukum ni ambil pada mana? Okay. Dalil kami adalah riwayat sebahagian orang di antara mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu, celakalah orang lain yang berperkara dengannya juga memberikan jawapan tentang suatu hadis sahih yang dijadikan hujah dengan berkata hadis ini tidak dikenali, semua ini adalah jenayah terhadap Islam. Merujuk pada zaman Ibnu Jauzi. Zaman Ibnu Jauzi ni ada setengah-setengah orang pakar rujuk, tapi dia ni buat pandai, buat kepala. Bila mana orang tanya dia apa pandangan Syekh tentang hadis ni, dia pun kata hadis ni saya tak pernah dengar, padahal dia tak tahu. Zaman ulama-ulama yang awal, zaman Imam Asy-Syafi'i, zaman tok guru dia Imam Waqi', zaman yang atas lagi Imam Malik, bila mana para imam ni dia sebut hadis ni aku tak tahu, memang betul dia orang tak tahu, dan hadis tu kita boleh kata tak wujud kalau dia orang kata tak tahu. Tapi hari ni kalau satu orang ustaz penceramah dia kata hadis ni saya tak tahu, maknanya dia tak tahu dan dia tak baca banyak, bukan hadis tu tak wujud.
Maknanya kita tak boleh pakai hadis ni tak ada kot, hadis ni hanya orang duk sebar je. Hadis tu mungkin ada, cuma dia tak rujuk, dia tak buat pembacaan yang banyak. Maknanya nak sebut kepada kita, ini talbis iblis kepada ahli fiqh. Bila mana orang tanya soalan, dia nak tutup kekurangan diri dia, dia pun kata aku tak tahu. Dia ingat bila mana dia sebut aku tak tahu tu, orang pun anggap maknanya benda ni tak wujudlah, orang reka. Itu yang dimaksudkan sini. Kita tengok syarah dan tahqiq. Syarah dan tahqiq untuk bahagian ni dia agak detail sikit. Sebab pentahqiq ataupun yang mengemas kini, yang syarahkan poin ni, Dr. Zaharuddin. Dr. Zaharuddin ni dia memang dalam bidang fiqh. Jadi dia detailkan dulu definisi tentang fiqh tu sendiri. Kita tengok definisi ilmu fiqh, dia sebut sini, muka surat 181. Oleh kerana ilmu ibadah itu berkait rapat dengan fiqh, maka wajar disertakan juga perbincangan berkaitan fiqh. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian penceramah zaman kita ni, ada yang bila mana diberi soalan dia jawab semua. Semua dia jawab. Dan cara dia jawab tu, kadang-kadang dia lontarkan jawapan tu, cara dia sampaikan tu macam jawapan tu hanya ada satu kaul pada masalah tu. Sedangkan masalah tu ada banyak kaul. Tapi cara dia jawab tu, dia cuba nak tarik orang suruh pegang apa yang dia sebut sahaja. Bila mana orang yang dengar jumpa orang lain kata, ustaz lain kata masalah ni ada kaul lain, dia pun rasa tercabar, lalu dia buat macam-macam serangan. Itu zaman dulu, zaman Ibn Jauzi. Zaman kita ni lagi banyak. Sebab tu berhati-hati dengan orang yang boleh jawab semua soalan. Tak semua manusia ni boleh jawab. Makin akhir zaman, makin kecil lah kebolehan orang tu. Itu kaedah dia. Maknanya tidak semua orang boleh mendabik dada hari ni bahawasanya dia mengetahui segala perkara. Bahkan zaman awal dulu pun, iaitu daripada kalangan zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka bila mana ditanya soalan, mereka tak jawab dengan mereka nukil hadis Nabi, sebab mereka takut mereka tersalah dalam menukilkan hadis Nabi. Sebab ia berkait dengan disiplin, ia berkait dengan keabsahan, ia berkait dengan kesahihan dan tanggungjawab meriwayatkan kata-kata Nabi itu. Ianya berat, bukan ia meriwayatkan kata orang biasa. Dia kata sini muka surat 181, secara ringkasnya fiqh itu didefinisikan sebagai mengetahui praktikal hukum syar'i bersumberkan daripada dalil-dalil yang terperinci. Ia adalah ilmu perundangan Islam yang syumul. Kita boleh garis itu definisi fiqh yang diberikan oleh Dr. Zaharuddin dalam buku dia ni. Dia kata fiqh itu maksud dia apa? Tahu setiap perbuatan ibadat kita buat ni. Solat kita buat, zikir kita buat, bacaan-bacaan apa kita buat, muamalah harian jual beli kita buat, online tak online ke apa semua. Semua ni kita tahu syariat sebut apa hukum ni, dan tambah lagi kita tahu nasnya di mana. Maknanya sumber tentang bolehnya buat benda tu dekat mana sebut. Kalau dalam Quran ayat mana, kalau dalam hadis mana. Itu yang dimaksudkan dengan fiqh. Justru fiqh itu adalah rangkaian kefahaman manusia terhadap arahan-arahan Allah yang tercatat di dalam Al-Quran, dan juga kefahaman terhadap contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kefahaman itu berupa suatu tindakan dalam bentuk arahan atau dilaksanakan ataupun larangan untuk dijauhi. Maknanya fiqh ni maksudnya kita faham ayat, satu ayat Quran, satu hadis ni kalau datang pada kita, kita faham ayat ni mengandungi arahan suruhan ke, ataupun arahan larangan ke, ataupun arahan yang berbentuk larangan yang bertempoh, habis tempoh tu boleh buat. Itu maksud dia fiqh. Perkataan fiqh ni dalam bahasa Melayu kita terjemah sebagai faham. Satu orang yang faham, maknanya dia tahu, dia mengerti apa yang dikatakan ataupun yang didatangkan kepada dia. Maknanya kenyataan yang datang pada dia, ayat Quran yang datang pada dia, dia faham. Datang satu ayat wa aqimus salah, dia faham. Wa aqimus salah tu maksud dia apa? Mendirikan salat. Mendirikan salat maksud dia apa? Nak salat tu kena selesai dulu syarat sah salat, ataupun perkara-perkara yang membatalkan salat, perkara-perkara yang membolehkan satu orang tu salat. Maknanya dia bukan faham terjemahan saja, dia faham tuntutan pada ayat tu.
Ini dimasukkan ataupun dikatakan sebagai fiqh. Okay. Seterusnya muka surat 182. Pecahan dan kesyumulan fiqh. Bagi memastikan kehidupan individu, masyarakat dan umat Islam selari dengan hukum hakam yang diredai oleh Allah, hukum fiqh itu merangkumi semua bidang kehidupan manusia seperti berikut. Dia sebut beberapa pecahan fiqh tu. Ada 4 dia letak sini. Yang pertama, fiqh yang disebut sebagai persoalan hubungan manusia dengan Allah ataupun dinamakan dengan fiqhul ibadat, yang menjadi topik dalam bab kita ini. Bab kita ni nak fokus tentang fiqh ibadat. Sebab apa kita kena salat? Salat itu macam mana nak lakukannya? Dan apa hikmah pensyariatan salat tu? Apa maqasid, tujuan daripada salat? Salat, puasa, haji, zakat, semua yang dinamakan sebagai ibadah badaniyah, ibadah yang kita buat dengan badan kita, ataupun ibadah maliyah, ibadah yang kita buat dengan harta yang kita ada. Itu semua duduk dalam bab yang disebut sebagai fiqhul ibadat. Kita faham kenapa kena buat dan kenapa ancaman bila mana kita tak buat tu, kenapa Tuhan marah ataupun Tuhan berikan ancaman pada benda tu. Itu maksud umum tentang fiqh. Itu fiqh yang pertama. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, iaitu melalui kefahaman halal, haram dan adab-adab peribadi. Ianya dinamakan dengan akhlak. Yang kedua dipanggil dengan fiqhul akhlak. Kita hidup bermasyarakat, ada tata cara yang kita kena buat. Bukan kita boleh bercakap ikut suka hati. Walaupun kadang-kadang benda yang kita bercakap tu betul, tapi nada yang kita gunakan untuk menyampaikan benda betul tu tak dapat diterima oleh masyarakat. Maka seseorang yang nak bercakap, dia kena tahu laras bahasa yang dia nak gunakan kepada masyarakat tu. Itu dipanggil fiqhul akhlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan manusia dengan ahli keluarga, yang dipanggil dengan fiqhul usrah, ataupun sebahagian istilah dia panggil fiqh ahwal asy-syakhsiyah. Fiqh usrah ni ialah berkaitan dengan urusan rumah tangga. Macam mana nak menguruskan isteri dan anak-anak, macam mana nak membuat keputusan dalam rumah tangga bagi orang lelaki. Ini semua berkaitan dengan fiqh. Dia kena faham di mana yang dia kena dahulukan, di mana yang dia kena kemudiankan, di mana yang dia perlu ada pendirian yang tetap, walaupun kadang-kadang ada pihak yang tak setuju, tapi itulah pendirian yang paling betul pada waktu tu. Ini dipanggil sebagai fiqh al-usrah, sebab dia berkait dengan al-mas'ul ataupun tanggungjawab. Yang keempat, yang terakhir, hubungan manusia sesama manusia melalui fiqh muamalat, maliyah, fiqh jinayah, iaitu hudud, qisas dan juga ta'zir, fiqh siyasah syar'iyah, iaitu politik, dan juga fiqh al-jihad. Lepas tu dalam skop yang lebih besar, bila mana kita hidup dalam komuniti manusia yang ramai, kita hidup bermasyarakat, manusia ni hidup secara kolektif, maknanya ramai orang. Kita tak hidup seorang, kita tak hidup dalam keadaan individu menjauh pada orang. Pada waktu kita duduk ramai-ramai ni pun perlu ada fiqh. Macam mana kita nak berurus niaga, kita nak memenuhi keperluan kita, al-hajiyat, makanan, minuman, kita nak dapatkan makanan, minuman tu macam mana caranya. Itu dipanggil sebagai bahagian muamalat, berurus niaga. Dan juga bila mana berlaku ketidaktenteraman dalam masyarakat, ada orang yang suka buat kacau, ada orang yang curi barang orang, ada orang yang merompok barang orang, ada orang yang mengganggu ketenteraman awam. Macam mana nak menguruskan mereka ni pun ada fiqhnya. Kemudian fiqh as-siyasah asy-syar'iyyah, iaitu fiqh berkaitan dengan mengurus negara. Macam mana nak jadikan negara itu sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik itu Allah Ta'ala akan menurunkan keampunan kepadanya. Kemudian fiqhul jihad. Fiqhul jihad ni bila mana negara telah berhadapan dengan tentangan daripada luar, ada musuh-musuh yang berniat jahat, maka pada waktu tu untuk menyerang musuh, bukan kita serang ikut suka hati, tapi ada atur cara yang disebut sebagai fiqh al-jihad. Kesimpulannya, Islam itu merangkumi seluruh aspek kehidupan dan tidak terhad kepada hukum hakam persendirian dan keluarga sahaja. Maknanya daripada benda yang berkait satu orang dengan Tuhan sehinggalah satu negara dengan Tuhannya, itu semua duduk dalam bab yang dipanggil sebagai fiqh. Seterusnya yang dibahas ini muka surat 182 tu,
flexibility hukum fiqh. Macam mana hukum fiqh ni dia boleh berubah mengikut keadaan dan juga keperluan. Hukum dari sudut boleh berlaku flexibility ke atasnya ataupun tidak. Terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ats-tsawabit, iaitu hukum yang tidak boleh berubah walaupun zaman dan masa berubah. Ia melibatkan perkara berikut. Ini dipanggil ats-tsawabit, maknanya hukum-hukum fiqh yang tak berubah. Marilah orang zaman mana, orang moden tara mana pun, yang ni tak berubah. Ada berapa pecahan? Ada 4 pecahan yang dia sebut sini. Muka surat 183 tu. Yang pertama yang dia sebut sini, muka surat 183, antara yang termasuk dalam kategori ini adalah hal-hal yang berkait dengan asas-asas akidah seperti kewujudan Allah. Allah Ta'ala ni macam mana kewujudannya? Macam mana kita nak kenal Tuhan? Adakah kita nak kenal Tuhan dengan kita bahas intipati ataupun esennya, zatnya, ataupun kita bahas hanya tentang sifatnya? Dia tak berubah. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu esa daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada manusia terakhir sekali hancur hari kiamat nanti, dia tak berubah. Sebab dia disebut sebagai ats-tsawabit. Itu benda yang kita kena tahu, bab yang disebut sebagai ats-tsawabit. Kesempurnaan Allah dan yang seumpamanya, asas-asas kebaikan dan asas akhlak yang diterima oleh fitrah yang suci. Ia seperti adil, amanah, baik kepada ibu bapa, bersikap benar, mempertahankan nyawa, amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan ilmu, mengekalkan syiar Allah di atas muka bumi, mentarbiah pemuda dan pemudi, menyertai jemaah Islam dan lain-lain. Ini semua kita sebut sebagai ats-tsawabit yang tidak berubah sampai bila-bila pun. Bila mana orang kata benda ni baik, dia tak berubah akan jadi jahat, ataupun benda jahat dipandang baik pula. Itu benda yang kita kena tahu. Yang kedua, seluruh asas-asas keburukan seperti zalim, derhaka ibu bapa, mencuri dan lain-lain. Benda-benda yang buruk tidak akan berubah menjadi baik. Yang ketiga, hukum yang berasal daripada nas yang membawa maksud kekal hingga hari kiamat, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad itu berterusan hingga hari kiamat. Maksudnya jihad itu akan sentiasa ada sampai bila-bila. Tapi nak berlakunya jihad itu ada garis panduannya. Bukanlah kita tengok keperluan jihad ni, kita tengok ada keadaan ataupun ada tempat orang Islam tertindas, kita seorang diri kita cari orang, cari geng, kita keluar jihad. Itu bukan orang yang ada fiqhul jihad. Jihad ini melibatkan pemimpin. Jihad ini melibatkan keperluan seorang pemimpin melihat apa yang diperlukan dan apa yang tak diperlukan. Yang keempat dia sebut situ, manakala contoh dalam bab ibadah adalah kewajipan salat, zakat, puasa dan sebagainya. Namun begitu, cara dan perincian perlaksanaannya majoritinya tidak termasuk dalam kategori tsawabit. Salat, puasa, zakat dia tak akan berubah sampai hari kiamat pun kena buat. Cuma ada keadaan kita tak perlu buat bila mana kita berada dalam darurat. Darurat tu dia tak merangkumi tsawabit. Dia akan masuk bahagian kedua, muka surat yang ke-184 ni kita sebut sebagai bahagian kedua fiqh, dia panggil al-mutaghayyirat. Al-mutaghayyirat ni dalam bahasa Melayu maksudnya sesuatu yang berubah dengan sebab keperluan zaman tu. Kita baca dulu, lepas tu kita akan bagi contoh. Iaitu hukum yang dibina atas dalil-dalil yang tidak qat'i, qat'i thubut, iaitu hukum hakam yang terbina di atas dalil yang tidak pasti, dalil yang tidak sarih ataupun tidak jelas. Dalil itu hanya umum, dia boleh berubah macam-macam. Ataupun zanniyatis thubut, ataupun dalil itu subut ataupun dilakukan dengan pandangan dan kecenderungan mujtahid pada zaman tu. Mujtahid zaman lain dia melihat benda tu tak perlu ataupun perlu ditambah. Contoh berkenaan dengan zakat. Zaman Imam Asy-Syafi'i berada di Iraq, dia mengeluarkan fatwa tentang keperluan berzakat kepada orang yang tanam padi dan juga orang yang tanam gandum. Dia pergi ke tempat lain, dia tengok tanaman lain pula, maka dia keluarkan pandangan kena keluarkan zakat juga, walaupun dia bukan termasuk daripada makanan asasi. Macam kita di Perlis ni, antara fatwa yang melihat pada bab mutaghayyirat ialah keperluan tokeh harum manis mengeluarkan zakat, walaupun makanan asasi kita ialah padi.
Dan ramai orang tanam padi di Perlis ni. Dan harum manis ni pun bukan makanan asasi. Tidaklah kita makan harum manis dengan daging hari-hari. Ya. Kita makan waktu musim. Tapi melihat kepada ada musim tu akan ada orang yang akan dapat duit banyak secara tiba-tiba. Sebab asal bagi zakat itu ialah mengambil sedikit harta pada orang yang dapat lebih untuk dibahagikan sama rata. Bukan ambil semua. Ambil sebahagian. Jadi ini dipanggil hukum mutaghayyirat. Kalau tuan-tuan buka kitab fiqh, tuan-tuan tak akan jumpa zakat kepada buah mempelang ni, tak ada. Zaman Imam Syafi'i tak ada, Imam Malik lagi tak ada. Mempelang tu pun tak ada perkataan dia dalam kitab. Okay. Sebab melihat kepada keperluan. Macam zaman kita hari ni yang terbaru, apa yang kita tengok, Perlis cuba buat zakat Bitcoin. Bitcoin lagi tak jumpa dalam kitab fiqh. Nak cari kitab-kitab turas, Al-Um memang tak ada. Mukhtasar Al-Khalil pun tak ada. Muwatta' lagi tak ada. Tapi melihat keperluan, sebab orang yang ada satu Bitcoin berapa sekarang ni? 100,000 lebih kot. Yang paling latest saja 100,000 lebih. 2-3 bulan lepas baru 40-60,000. Orang cuma ada 1-2 Bitcoin, dia perlu keluarkan zakat. Dan Perlis agak advance sikit, boleh bayar zakat dengan kaedah beri Bitcoin tu juga. Bukan kena cashkan dulu lepas tu bayar. Maknanya Maib ni dia ada akaun Bitcoin dia sendiri. Sebab saya ikut satu taklimat tentang isu Bitcoin ni. Maknanya dia tunjukkan pada kita akaun Bitcoin bagi institusi-institusi zakat ni. Cuma Perlis yang paling awal lah dalam bab ni. Okay. Apa lagi yang dia sebut sini? Dan juga beberapa hal perlaksanaan terhadap perkara thawabit seperti kewajipan menutup aurat. Demikian juga had yang perlu ditutup. Maka kaedah perlaksanaannya terpulang kepada Muslim sama ada ingin memakai warna biru, hitam, hijau dan lain-lain. Ini juga disebut sebagai al-mutaghayyirat. Al-mutaghayyirat sini asalnya hukum tu thawabit, iaitu menutup aurat. Tutup aurat ni wajib. Tak kira mana-mana, selama mana dia Muslim dia tutup aurat. Okay. Cuma Quran tak kata nak tutup aurat tu dengan kain warna apa. Tak kata. Ada setengah negara yang meletakkan orang perempuan kena pakai tutup dengan warna hitam. Antaranya Arab Saudi. Dia pegang dengan pendapat tu. Dan jubah perempuan tu bukan jubah yang merlik tu, yang ada labuci apa semua tu. Sebab dia melihat kepada keperluan di negara dia. Di negara dia. Sebab pakai warna lain dia menarik perhatian. Jadi fatwa dia sebutkan warna hitam tu. Sedangkan dalam hukum asal dalam Quran tak kata warna apa pun. Melihat kepada keperluan. Kalau warna tu tidak dipandang pelik di zaman tu ataupun pada masyarakat tu, maka dibenarkan. Tapi kalau warna tu boleh menarik perhatian, maka warna tu para ulama boleh hukum penggunaan warna tu ataupun pakaian dengan warna tu, material tu boleh dihukum dengan makruh ataupun boleh pergi kepada haram melihat kepada keperluan pada zaman tu. Demikian juga hal pentadbiran politik yang berubah mengikut keperluan, tetapi mestilah berlegar dalam lingkungan thawabit. Al-mutaghayyirat yang paling famous sekarang ni, yang paling hangatnya ialah vaksin tu yang paling hangat sekarang ni. Okay. Al-mutaghayyirat tentang vaksin. Sebab apa? Sebab orang duk petikai. Sebab kita kena tahu di negara kita ni ada golongan anti-vaksin. Apa hujah golongan anti-vaksin? Dia kata vaksin ni mari daripada benda tak halal, iaitu babi. Kalau orang yang belajar ilmu fiqh, dia akan tahu isu penggunaan benda-benda yang ada unsur haram, iaitu babi dan benda-benda lain lah yang diharamkan dalam Quran secara jelas. Okay. Dia dibahas dalam bab yang disebut sebagai kaedah ilmu usul fiqh ni. Sekiranya benda tu mengalami unsur yang dipanggil sebagai istihalah. Istihalah ni maksud dia apa? Proses yang menyebabkan unsur tu lenyap. Asalnya pakai unsur tu. Contoh nak buat vaksin ni memang ambil daripada babi. Tapi bila mana nak jadi vaksin tu, unsur tu akan hancur dalam vaksin tu. Cuma asal tu memang babi. Okay. Sama macam kita minum susu, tuan-tuan. Kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut susu ni ia ialah campuran di antara darah dan tahi dalam haiwan tersebut. Baina farthin wa damil labanan khalisa. Susu nak keluar warna putih tu, dalam usus binatang tu, dia bercampur, proses dia bercampur antara tahi dan juga darah. Dua-dua tu tak boleh kita makan.
Tapi dengan kuasa Tuhan, macam mana Tuhan boleh ajar, dia panggil istihalah, berubah keluar daripada lembu ke, kambing ke, susu. Cuma susu tu masa duduk dalam perut sebelum jadi susu tu, dia adalah datang daripada dua unsur, iaitu unsur darah dan juga unsur najis. Tapi kita minum susu, kita letak dalam makanan kita, bahkan kita lebihkan portion susu tu. Dahsyat lagi kita katakan susu tu sunnah, walaupun unsurnya ialah dulu haram pun, iaitu darah dan juga najis tu. Jadi ini dipanggil sebagai istihalah. Jadi dalam isu vaksin pun sama. Tak kira lah orang nak setuju tak nak setuju pun, tapi nak beritahu istihalah tu ialah benda yang ada. Benda yang lama dulu ialah isu coklat Cadbury dulu, dalam isu istihalah. Cuma sekiranya vaksin ni boleh digunakan dengan unsur yang tidak halal, unsur yang halal, maknanya ada kajian yang moden apa semua, boleh buat, maka tinggalkanlah unsur yang lama tu, iaitu unsur yang haram tu. Guna pula yang halal tu kalau mampulah. Cuma setakat ni vaksin dia tak kuat guna daripada binatang lain, melainkan babi je yang paling kuat. Maknanya babi ni dia fleksibel, banyak bab boleh buat. Walaupun orang tak suka dia, tapi banyak benda boleh guna. Kasut pun boleh buat, buru gigi pun boleh buat, coklat pun boleh buat, jelly semua boleh buat. Jadi nak sebut pada kita, yang tu dibenarkan dengan kadar. Sebab dalam Quran sebut famanit turra ghaira baghin, sesiapa yang berada dalam mudarat, dia tidak melampau, benda tu boleh walaupun asalnya haram. Ini dipanggil al-mutaghayyirat, hukum yang berubah dengan sebab keperluan. Sama macam kita hari ni lah, isu salat jarak-jarak berubah kerana keperluan. Dia bukan sawabit, walaupun ada orang yang cuba nak katakan rapat sah ni sawabit daripada hadis Nabi. Dari segi hadis ni memang jelas, tapi kita kena tahu proses mengeluarkan sesuatu hukum. Walaupun hadis tu jelas, dia mesti ada, orang kata apa, atur cara dia. Bukan semudah zahir perkataan tu kita pun ambil perkataan tu terus kita jadikan hukum yang muktamad. Yang mana kita tahu para ulama sebut merapatkan saf ini bukan termasuk daripada benda yang kewajipan yang paling tinggi. Itu muktamad. Orang nak setuju tak nak setuju pun benda tu kena tahu. Benda tu hukum asalnya. Lepas pada tu baru nak bincang benda lain, mutaghayyirat. Jadi ini bab yang disebut sebagai tapi tak keluarlah daripada sawabit. Tak keluar daripada sawabit, maknanya salat tentak kena buat. Maknanya tak boleh satu orang mujtahid ataupun badan fatwa yang orang kata apa berautoriti ni, dia keluarkan kenyataan dengan sebab Covid ni kami AJK fatwa mengeluarkan kesimpulan salat pun tak payah, bukan setakat jarak, tak payah semayang. Yang tu keluar terus pada sawabit. Yang tu kita kena tinggalkan, sebab kita tahu hukum asal je kena salat. Cuma tata cara, upacara salat itu boleh berubah dengan sebab keperluan. Dengan sebab keperluan. Ini benda yang kita kena faham dalam bab ilmu usul fiqh. Cuma macam kita sebut tadi lah, bila mana kita nak cerita benda ni, apa yang jadi masalah zaman kita ni, zaman moden ni, ialah ramainya orang awam yang cuba masuk nak sembang juga pada benda ni. Walaupun dia punya bekas tu tak besar nak sembang benda tu. Saya beri perumpamaan macam tu lah. Maknanya dia punya kemampuan untuk faham apa yang orang nak bincang ni, dia tak boleh. Sebab tu kalau kita tengok, ada sebahagian orang dia suka tanya soalan yang tinggi-tinggi, sedangkan dia tak tahu bermula daripada benda asas pun. Contoh dia tanya, apa makna perkataan ni? Ataupun perkataan ni tulis apa? Kita pun kata perkataan ni tulis dilarang merokok. Bukan kata pada orang mana-mana, cuma sebut je. Kita pun baca pada dia, dilarang merokok. Dia pun kata dilarang merokok tu apa benda? Lepas tu kita tanya dia, kena ada huruf ABC? Tak kena. Payah nak cerita pada orang lagu tu, sebab huruf ABC pun dia tak kena. Lalu dia nak tanya perkataan, ayat siap nak tanya tu. Kalau dia tanya A ke B ke C, okey lagi, kita boleh hajar satu-satu. Sekarang ni dia nak pergi pada tempat tinggi dalam keadaan dia jahil bermula pada A. Bunyi A pun tak pernah dengar. Tiba-tiba nak tanya satu ayat lengkap, ataupun dahsyat lagi, dia tanya karangan ni rasanya tak relevan kot isu ni. Dia A pun tak kenal, tapi dia condemn karangan, bukan dia condemn ayat ringkas. Saya nak sebut situasi umat hari ni.
Macam itulah. Bila mana keluar satu hukum, dia condemn, kata hukum ni tak patut keluar lagu ni. Bila mana kita tanya dia, rupa-rupanya makna Fatihah pun dia tak lepas lagi. Bukan kita nak kata nak perendah orang, tapi sedarlah diri. Sebab zaman dulu, orang-orang yang dia tahu dia tak mampu, dia tak bercakap. Sama kita hari ni, orang yang dia tahu dia tak mampu, dia pun nak bercakap. Tu masalah dia. Dan kalau dia tak ada ruang nak bercakap, dia akan cari ruang supaya dia boleh bercakap. Tambah pula zaman kita ni, zaman viral. Orang boleh viral macam-macam. Kadang-kadang orang yang viral tu, Facebook account dia tak tahu apa pun, tapi dia suka viral. Jadi benda tu boleh menyebabkan berlakunya cacah merbah dalam urusan umat akhir zaman hari ni. Nak sebut pada kita bahawasanya itulah sebab bila mana berlaku satu hukum nak terang pada orang, kadang-kadang sebahagian ahli badan institusi fatwa ni pilih untuk tak jawab sebab apa? Sebab tak jawab itu lebih baik daripada menjawab. Kadang-kadang tak semua keadaan, taklah semua orang tanya kita diam semua. Sama juga dengan orang duk tanya isu atomi. Jabatan Mufti ni dihujani dengan soalan tu. Jabatan Mufti Perlis lah, ada orang tanya. Nak dapatkan apa jawapan Jabatan Mufti Perlis tentang isu atomi ni. Pertama sekali, sebelum kita keluarkan jawapan tu, nak kena tahu dulu orang Perlis berapa orang yang join benda tu. Sebab badan fatwa Perlis hanya khusus untuk orang Perlis. Dia bukan cover 13 buah negeri lagi. Tapi dengan sebab mungkin kelantangan jabatan ni, jadi orang negeri lain pun nak tahu. Yang setakat ni yang paling awal keluar ialah Selangor dan juga wilayah. Memang kawasan tu ramai orang join pun. Okay, padan. Tapi kalau orang Perlis, kita kerja bendang, laptop pun tak reti buka, tiba-tiba tanya atomi ni macam mana Perlis diam lagi. Bunyi tu lain macam. Okay. Dia duit dalam bank pun RM10, RM20 dia duk ada. Tapi tanya atomi, Bitcoin apa semua. Okay. Kalau keperluan tu ada, boleh jawab. Cuma melihat kepada keperluan. Sebab nak melihat kepada masyarakat di dalam negeri yang diuruskan tu dulu, baru kita akan jawab. Tapi akan ada, maknanya susulan tu akan ada lah. Cuma kadang-kadang kita tak tahan dengan orang yang suka desak, dengan orang yang suka desak. Okay. Saya ingat sembang dengan Ustaz Kadir bin Sahad, dia pun mengajar sini. Okay. Dia ada orang call jabatan, marah-marah. Sebab apa? Sebab kata Jabatan Mufti ni, dia tak sebut Perlis sajalah, Jabatan Mufti ni ataupun mufti-mufti Malaysia ni tak sedar mereka telah dimainkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab dalam isu Covid ni. Dia kata Covid ni yang jelasnya ialah tangan-tangan hitam yang cuba nak memporak-perandakan manusia, khususnya orang-orang yang beragama. Dalam erti kata lain, dia nak kata Covid ni ialah rancangan Illuminati ataupun konspirasi. Dia marah-marah sampai keluar perkataan yang buruk lah, perkataan yang jelek lah perkataan itu. Okay. Last sekali tanya, orang mana? Orang Penang, bukan orang Perlis lah. Okay. Sepatutnya dia kena marah Mufti Penang dulu, baru dia marah Mufti Perlis. Okay. Cuma nak beritahu, kadang-kadang orang ni dia salah pintu, dia jekoh orang lain, orang tak kena-mengena pun. Okay. Sekarang ni orang Perlis okey, boleh ikut SOP. Kita semayang jarak-jarak, walaupun hari ni kes Covid agak naik. Hari ni pun dah 5 dah, semalam 8, hari ni 5. Okay. Sebab sakal sangat, sebab saya pun bimbang sebab tengok orang luar datang ramai, dan orang Perlis pun boleh keluar ke mana-mana. Sebab berjalan. Memang faktor penyakit ni tidak kata lain melainkan kebebasan kita keluar ke mana-mana. Hatta guru-guru yang mengajar agama pun dia tak faham isu ni. Dia kata, kenapa di masjid SOP ketat, di luar tak ketat? Sebenarnya di luar ketat, cuma orang tak nak ikut. Itu je sebenarnya. Kerajaan dah tetapkan SOP ni semua tempat, bukan masjid saja. Cuma yang nampak duk ikut ni masjid. Kalau masjid tak ikut, inilah kubu terakhir orang ikut SOP. Tak ikut yang ni, hancur habis. Tak ada. Macam Indonesia, memang tak ikut. Saya tengok sebahagian orang yang ada di Indonesia, solat, memang solat dah dekat-dekat dah. Sangat dekat. Dia orang tak peduli dah, tak ada SOP dah. Dia orang tak peduli lah, ikutlah nak naik 10,000 ke 20,000 ke sehari, kita enjoy gelombang tu je. Dulu takut, sekarang ni kita bermain dalam gelombang tu. Maknanya ambil papan luncur, duduk dalam tu. Dalam erti kata lain, tak peduli lah, nak positif lah, nak negatif pun negatif lah. Okay. Cuma setakat ni, itulah yang kita kena terima hakikat. Kebebasan orang keluar menyebabkan benda tu boleh berjangkit. Tapi tak dapat dinafikan lah benda tu berlaku pun kerana ada keadaan yang menyebabkan benda tu
terbuka, asalnya tertutup. Saya tak nak sebut sini, cuma tuan-tuan tahu antara sebab COVID-19 naik di Malaysia ni sebab pilihan raya dulu lah. Kalau tak ada pilihan raya tu, sebelum pada tu flat okey dah. Kerana pilihan raya tu jadi naik, meningkat. Nak marah ke satu pihak pun kena tengok banyak bab lah. Cuma nak sebut pada kita, dengan sebab orang berjalan banyak ni menyebabkan benda tu mungkin lebih mudah. Cuma bab hukum fiqh mutaghayyirat ni lagu tu lah. Bila mana ahli majlis fatwa keluarkan hukum, dia tak boleh keluar pada thawabit, tapi dia boleh ubah pada benda-benda yang dirasakan perlu untuk diubah. Contoh pelaksanaan salat, bilangan-bilangannya, keadaan salat tu, hai'ah, wajah salat tu boleh berubah dalam keadaan kita tak ubah, thawabit tu tak ubah. Contoh kalau berlaku banjir di sebahagian negeri, ada sebahagian ahli majlis fatwa berjabatan agama keluarkan penangguhan salat Jumaat dengan sebab banjir. Benda tu wajar. Sebab dalam keadaan macam tu, macam mana kita nak salat Jumaat? Masjid pun naik air, rumah pun naik air, pusat peminahan banjir pun banjir. Saya dapat maklumat di Kemaman, tempat saya lah. Okay. Alhamdulillah zaman saya duduk di Kemaman sebelum mari Perlis ni 2016 saya balik habis belajar. 2016, 17, 18, 19, 20, 5 tahun. 20 dah sampai sini dah, 4 tahun lah. 4 tahun tu tak ada banjir yang teruk. Sebelum tu banjir teruk 2014. Saya tak ada di Malaysia, saya ada duduk belajar lagi. Okay. Habis saya pindah mai Perlis, banjir teruk sekali lagi berlaku di Kemaman ni. Okay. Jadi seperti mana yang tuan-tuan tengok lah, selain pada Pahang yang paling teruk lah, cuma belah Kemaman ni agak teruk sebab banyak tempat yang dulu sangka naik sikit dah naik dahsyat. Maknanya dia punya naik air tu dahsyat. Okay. Sampai tahap ada sebahagian pusat pemindahan banjir pun naik air kot. Kita duk ingat pusat tu selamat tau, tak jadi pusat pemindahan banjir, pusat pun kena pindah ke lain kot. Maknanya nak beritahu, bila mana keadaan macam tu, dia ada keperluan, antaranya ialah salat jamak, dan jamak antara dua waktu, bukan jamak dan qasar. Maknanya masjid ataupun orang-orang yang nak buat salat ni, dia boleh jamak pada waktu pertama. Maknanya salat zuhur tu salat sekali terus dengan asar, dengan sebab hujan yang tak berhenti, benda tu boleh. Cuma orang kita tak biasa buat benda tu. Kalau negara-negara Arab yang terima 4 musim ni, memang banyak orang buat lagu tu. Kalau di Jordan ni, bila mana turun salji, orang akan buat lagu tu, fatwa akan keluar lagu tu. Maknanya salat tu akan berlaku, contoh salat zuhur dia akan buat sekali dengan salat asar. Maknanya salat asar tak ada, dia orang cuma azan saja. Cuma tempat kita ni banjir hujan, orang tak biasa buat dengan amalan tu. Sedangkan benda tu ada peruntukan dalam hadis Nabi buat. Cuma yang tak berapa eloknya di Jordan ni, bila mana buat lagu tu, yang tak pernah salat masjid pun ramai mari. Muka tak pernah mari masjid, tahu masjid buat jamak ramai mari. Ada orang tanya macam mana keadaan orang ni. Dari segi hukum dia tak salah, tapi dari segi dia dengan Tuhan tu kita tahulah. Waktu tak hujan tak apa, tak mari masjid pun. Hujannya penuh masjid, tak pernah tengok muka. Sebab nak ambil rukhsah salat waktu pertama tu. Sebab apa? Sebab tak nak semayang asar dah nanti. Tu yang dia nak ambil tu. Itu dipanggil al-mutaghayyirat. Muka surat 184 sambungan bawah tu, Ibnul Jauzi berpendapat, sepatutnya ahli fiqh itu adalah orang yang menguasai ilmu dua sumber utama dalam Islam, iaitu Al-Quran dan hadis. Namun terdapat ulama fiqh terkemudian yang mula mengambil ringan dan tidak menitik beratkan apa yang perlu ada pada seorang ahli fiqh. Mereka beranggapan cukuplah mengetahui ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran dan tidak perlu menguasai keseluruhan Al-Quran. Maknanya ahli fiqh ni cukup tahu ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, selesai. Tak perlu tahu semua ayat Quran. Jadi benda ni menyebabkan berlakunya kekurangan. Cuma nak sebut pada kita, benda-benda macam ni lah akan menyebabkan ilmu yang luas itu menjadi sempit. Ilmu yang luas itu menjadi sempit. Okay. Baru ni ada orang tanya soalan pada saya tentang orang yang daripada dia balik sampai dia meninggal, dia tak pernah puasa. Isu tentang fidyah ni, macam mana nak urus tentang puasa orang yang, erti kata lainnya, maknanya mudah orang tengok dia tu zaman dia hidup dia tak puasa. Okay. Pertamanya sekali, ada hadis Nabi suruh sekiranya dia tu tak puasa, dia kena puasa dah. Kita bagi azan tu, lepas ni jawab.
Okay, isu fidyah orang yang tak pernah puasa. Okay. Pertama nak kena tahu orang yang tak puasa daripada start balik sampai dia meninggal. Contoh meninggal umur 75. Sebab apa dia tak puasa? Kalau ada orang yang pernah tanya dia sebab apa tak puasa, dia kata malah puasa. Maknanya dia ingkar, dia malah puasa. Jadi yang ni tak diganti puasa dia. Yang ni tak diganti puasa dia. Maknanya tidak ada isu fidyah pada dia. Okay. Melainkan ada orang yang dia tinggal puasa kerana dia tak mampu. Dia sakit. Contoh dia akhir usia dia sakit. Okay. Yang pertama tadi dah selesai. Maknanya dia tak puasa sebab apa? Dia kata dia malah. Nak dahsyat lagi dia kata puasa apa? Lapar perut ke puasa ni? Maknanya memang dia malah tu. Dia engkar. Yang ni kalau waris dia hidup tak perlu ganti. Sebab tu dia settle dia dengan Tuhan lah. Okay. Tapi kalau yang dia sakit, dia tak mampu puasa. Yang ni ikut pada hadis Nabi, sama ahluhu, maka bolehlah berpuasa ahlinya bagi menggantikan dia. Dan kalau kita tak mau puasa, kita akan fidyahkan dia. Okay. Cuma benda ni dah banyak kali orang tanya saya. Okay. Cuma ada sebahagian orang, bahkan waktu di Terengganu ada orang yang mari masjid lepas saya kuliah ni, ajak saya sembang sekejap sebab nak kira fidyah ayah dia mati ni sampai lama lah. Dia kata dalam 10 tahun kot tak puasa. Dia punya anggaran lah. Okay. Sebab dia kata ayah dia sebelum meninggal tu ayah dia sakit berat, memang tak puasa. Okay. Lepas tu dia kata kalau kira daripada, sebab tak tahu nak anggar, jadi dia kira daripada ambil pada balik, dia kata ambil pada balik. Okay. Kita tahu kalau tinggal sehari ni kena bayar secupak lah. Okay. Secupak beras tu fidyah ni. Okay. Kalau ambil umur 15, contohlah ayah dia meninggal umur 75, tolak 15, 60. Okay. 60 darab 30. Pertama nak tahu pakai mazhab mana dulu. Kalau nak pakai mazhab Syafi'i ni dia ada gandaan pada fidyah bagi tahun-tahun yang banyak tu. Contoh tahun pertama kita tinggal tak sempat ganti sampai mari tahun seterusnya, tahun seterusnya tu kena ganda 2. Maknanya tahun yang kedua tu dia akan jadi 60 syupak.
Walaupun 60 cupak tu atas kadar sebulan. Sehari jadi 2, sehari jadi 2. Lepas pada tu jadi sebulan, sehari. Mana kalau kita kira, kalau saya duk kira tu, kita buka kalkulator siap apa semua. Saya kata banyak ni bang. Dekat 1 trailer beras kena buat hari masjid ni. Lepas tu dia kata sebenarnya yang tinggal betul tu sebulan je kot. Dia nak negotiate pula dengan kita. Lepas tu saya kata gini lah bang, hak yang ayah abang tinggal waktu mana tu, waktu dia sakit tu, ganti yang tu je. Yang tahun-tahun tak ayah bilang lah. Yang tahun-tahun yang lama-lama tu payah. Cuma ada orang dia suka sampai bertroli-troli mari beras. Tak perlulah. Takat yang kita mampu, kita ingat yang mana. Yang lama-lama tu tak perlu lah. Kadang-kadang kita usik juga dia, kita tanya, buat apa ayah yang sakan sangat tak puasa ke sama macam abang pun tak puasa kok? Dia kata tak, ayah saya dulu pergi haji pun AJK masjid pergi. AJK masjid confirm puasa. Sebab dia ada majlis buka puasa. Kalau dia tak puasa pun yang kita tak tahu, kita tak korek lah yang dia tak puasa tu. Cuma kita, hak yang kita nampak, waris tu nampak dia nak ambil yang tu lah. Maknanya dia lantar sakit tu hari banyak mana dia tak puasa. Andai kata sebulan tu, contoh 2 tahun dia sakit lantar, lepas pada tu dia meninggal. 2 tahun tu 60 hari selesai. Tak perlu kita bilang, kita duk bimbang yang lama-lama, tak perlu. Cuma macam saya sebut tadi lah, kalau dia tu tak puasa dengan sebab orang tanya dia sebab apa tak puasa, tak mampu puasa ke, dia kata memang tak nak puasa dan tak suka puasa ni, yang tu tak perlu ganti, yang tu dah dosa besar dah. Cuma kalau dia kata saya ni sakit berat sangat, nak puasa tapi tak boleh puasa, yang tu waris bertanggungjawab kalau dia mati untuk ganti, sama ada dengan puasa balik untuk dia ataupun fidyah pada dia. Lepas tu yang ada lagi orang tanya berkenaan dengan orang yang di akhir usia dia tak salat sebelum dia meninggal. Kalau dia tak salat kerana tak mampu, maka itu dimaafkan. Maknanya dia salat sampai dekat waktu tu dia tak salat. Walaupun ada sebahagian pandangan para ulama boleh ganti berdasarkan hadis puasa tu, tapi yang jelasnya yang ganti ni puasa je, salat tak diganti. Cuma adalah pandangan yang terpencil kata boleh ganti. Bagi orang yang nak ganti dipersilakan. Cuma dia tidaklah jumhur kata benda tu boleh. Maknanya kalau kita tengok dia tak mampu dah nak salat, maka Allah Ta'ala ni dia tak zalim pada hamba dia. Kalau dia ada niat nak salat, Allah Ta'ala akan beri pahala pada perasaan dia tu. Contoh dia dah akal dia tak berapa elok, dah dekat-dekat nak wafat dia tu, dekat nak meninggal tu, maka salat-salat pada waktu tu tidak lagi ditaklifkan atas dia. Jadi benda tu selesai. Jadi ini berkait dengan bab-bab hukum fiqh yang kita perlu jelas lah. Cuma nak sebut pada zaman yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi ni, nak kata pada kita bahawasanya zaman dia ahli fiqh ni tertipu bahawasanya kita ni kena duduk dalam bidang tu saja. Bila cakap bab fiqh, kita fiqh lah. Sebab tu kau tengok trend macam ni dia menyebabkan berlakunya kumpulan-kumpulan dalam kalangan orang belajar agama. Sebab tu kita tengok zaman kita ni orang belajar agama, ada yang usuluddin, ada yang syariah, ada yang bahagian akidah, macam-macam. Menyebabkan dia akan rasa dia hanya bertanggungjawab pada bidang dia saja. Dia tak bertanggungjawab pada bidang lain. Memanglah manusia ni dia tak mampu nak cover semua. Tapi dia cubalah takat mana yang dia mampu. Jangan dia pilih untuk yang ni kita tak bincang. Maknanya kalau orang panggil dia untuk daurah tafsir ke, dia tu dalam bidang syariah, hari ni saya akan daurah ayat-ayat hukum je, ayat-ayat tentang lain kita tak daurah. Sebab saya ahli fiqh, saya bukan ahli sekian. Dia yang sempitkan pintu yang luas tu. Ini dipanggil talbis iblis, maknanya syaitan nak block dia supaya jangan terobos lebih lagi dalam bidang ilmu ni. Ambil banyak tu dan rasa cukup. Maknanya nak beritahu kesimpulan pada kita malam ni, orang yang merasa cukup dengan bidang itu, maka itu talbis iblis. Ibnu Jauzi ni umur dia 80, dia baru start belajar ilmu qiraat. Sebab zaman dia muda, dia tak sempat belajar ilmu qiraat. Baru start belajar umur 80. Maknanya baru umur 80 tu start talaki balik, belajar matan-matan berkaitan dengan ilmu qiraat, mutun ilmiah ni apa semua. Umur 80 kesungguhan nak belajar ilmu. Sebab dia kata, dulu aku tak banyak masa untuk fokus bidang ni. Sekarang ni duk ada masa ni, aku nak fokus bidang ni pula. Jadi nak sebut pada kita, kalau kita rasa
kita ni cukup dengan bidang tu, itu talbis iblis tu, utamanya dalam bab ilmu. Zaman kita ni mudahlah kalau untuk orang awam. Contoh, orang kata mari kita pergi belajar tafsir Quran, dia pun kata saya tak nak pergi belajar tafsir, saya dah ikut kelas baca Quran, padahlah saya baca Quran, tafsir tak perlu. Yang tu talbis iblis. Apa saja bidang ilmu kita pergi, ilmu apa pun yang kita rasa bermanfaat, ilmu faraid walaupun terang tak reti. Faraid ni payah tuan-tuan, dia mudah tapi dia berbelit sikit, dia ada kaedah-kaedah dia. Saya sendiri pun tak apa faham sangat ilmu faraid ni. Cuma dalam hadis Nabi kata ilmu yang paling awal diangkat ialah ilmu faraid. Ilmu yang paling awal diangkat ialah ilmu faraid. Cuma para ulama dia tafsirkan apa maksud ilmu paling awal diangkat ialah ilmu faraid. Yang pertama, pakar dalam bidang faraid ni kurang, boleh jadi. Yang kedua, manusia nak beramal dengan faraid kurang. Saya sendiri pengalaman, orang rumah saya dia ambil master dalam bidang ni, kajian dia faraid. Bila mana pergi cek dengan apa benda ni, amanah raya yang uruskan harta-harta orang-orang yang meninggal ni, harta banyak. 97% waris bila mana nak bagi harta ikut faraid, dia orang enggan. 2% je yang nak ikut seluruh KL, sebab kajian dia KL je. Negeri lain tak cover. Maknanya asal ni habis lepas pada meninggal ayah, meninggal mak, okey kita pergi amanah raya suruh dia urus harta faraid. Bila mana selesai bedak tak puas hati. Tak puas hati. Ada yang perempuan tak puas hati, ada yang lelaki tak puas hati. Ada sebahagian kes tu seorang kakak dia tak puas hati. Dia kata macam mana adik saya boleh dapat banyak? Dahlah dia ni isak dadah, banyak pula duit dapat. Saya jaga mak sampai ke mati. Tak boleh. Faraid tak faraid saya nak lebih. Itu maksud ilmu faraid diangkat. Tak boleh ikut. Iman kita diuji waktu benda tu lah, waktu harta tu. Ada orang dia semayang masjid elok, masuk faraid macam orang tak pernah semayang masjid lah. Dia punya perangai tak nak tu. Tak boleh dia kata ni tak adil, benda ni tak adil. Itu maksud ilmu yang paling awal diangkat, maksudnya ialah orang tak boleh terima tuan-tuan. Kalau orang yang meninggal harta banyak, kita boleh tengok anak-anak dia boleh terima atau tidak. Itu cerita orang yang dah solat masjid, dah pergi umrah banyak kali, maknanya ikut kuliah agama. Bila mana buka pembahagian faraid, tengok portion dia sikit, tak boleh terima. Apatah lagi hak yang tak belajar agama, hak yang tak tahu ketahuan hala, yang duk hora-hori je tiap-tiap hari, tengok portion sikit, confirm dia tolak mentah-mentah, tak nak faraid. Kita nak guna kaedah sama rata je. Itu maksud, sebahagian para ulama kata, maksud hadis Nabi kata ilmu yang paling awal diangkat ialah ilmu faraid, maknanya orang payah nak terima pembahagian faraid. Jadi kalau orang yang meninggal harta banyak tu, dia kena fikir banyaklah bab ni. Supaya bukan senang untuk semua anak kita ni. Zaman kita hidup ni mungkin dia boleh kata okey, boleh ikut faraid. Okay. Tapi kita tak tahu selepas kematian kita apa yang dia akan buat dengan harta tu, adakah dia boleh terima atau tidak. Cuma nak beritahu, kajian di Malaysia amanah raya tak boleh settle semua. Sebabnya keengganan selepas selesai dibuka pembahagian tu tak boleh terima. Jadi itulah perbahasan kita pada malam ni. Kita berhenti situ je. InsyaAllah kita akan sambung pada bab seterusnya, bab 29. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.